Nama sebenar Datuk Sagut ialah Ngah Kamdin, berketurunan Bugis yang berdajak Daeng, dilahirkan di Kampung Gajah Perak. Beliau memerintah wilayah tebing Sungai Perak dari Kampung Gajah ke Pulau Tiga. Datuk Sagut telah berhijrah ke Larut untuk menguruskan pelombongan biji timah bersama Ngah Ibrahim. Kehidupannya di Larut membawanya dekat dengan Sultan Perak dan dikurniakan gelaran orang kaya-kaya Seri Agar Diraja atau lebih dikenali sebagai Datuk Sagut. Penglibatan dalam politik itu tempatan dia kurang. Kerana dia pembesar je dan dia juga pengusaha kecil biji timah di Larut. Sekitar tahun 1848, Long Jaafar telah membawa masa orang Cina bagi mengusahakan biji timah. Malangnya, mereka yang hadir telah terlibat dengan kumpulan kongsi gelap Ji Hind dan Hai Sen sehingga tercetusnya Perang Larut. Perang ini juga berlaku disebabkan perebutan tahta antara Raja Ismail dan Raja Abdullah. Semasa kemakatan Sultan Ali, Raja Bendahara Ismail telah ditabalkan menjadi Sultan Perak. Raja Abdullah tidak berpuas hati dan ingin menuntut kembali tahta. Beliau telah meminta bantuan Inggeris untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada 20 Januari 1874, satu perjanjian telah ditandatangani antara pembesar Perak dengan pihak British yang dikenali sebagai Perjanjian Pangku. Perjanjian tersebut telah memperakui kuasa J.W.W. Birch sebagai residen pertama British di negeri Perak. British telah memperkenalkan sistem cukai baru yang membebankan rakyat dan terdapat juga cukai yang tidak munasabah, contohnya cukai kelamin. Birch mengarahkan semua cukai dikutip oleh pegawai kerajaan negeri atau pegawai Eropah sahaja. Mana-mana pembesar yang cuba mengutip cukai akan dihukum. Pengenalan undang-undang ini telah mengenepikan tradisi para pembesar dalam urusan kutipan cukai dan mereka hanya diberikan pencen bulanan oleh kerajaan negeri. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat dan pembesar tempatan. Oleh itu, satu pakatan telah dibentuk di Durian Sebatang. Ramai pembesar tempatan mengambil bahagian, termasuklah Datuk Sagut. Tujuan pakatan ini adalah untuk membunuh J.W.W. Birch. Oleh kerana dia tu geng di sini sebagai pembesar, semua orang Perak lawan British masa tu. Itulah sebabnya dia terlibat dalam pelibatan dia tu kerana dia salah seorang pembesar Perak. Hasil mesyuarat telah memutuskan 3 cara untuk membunuh residen tersebut, iaitu dengan menggunakan bomoh, meracuni dan menikamnya. Cubaan pertama dan kedua menemui kegagalan. Namun, cubaan ketiga telah membuahkan hasil apabila J.W.W. Birch berjaya dibunuh oleh seputum ketika sedang mandi di rumah rakit. Apa nama Kota Kimatang ini pun ada jalan macam Jalan Benggala. Kalau tengok tokong Cina pun tokong yang lama, tokong mula-mula sekali 1882, tokong Hindu pun tokong yang lama juga. Jadi semua tertumpu di Matang dulu. Matang 1872 dah ada dah. Taipei 1874. Ada Matang baru Taipei. Jadi itulah sebabnya kenapa semua perbicaraan hukuman baik di Taipei di Matang. Dahulunya, di sini merupakan Mahkamah Negeri Perak yang kini dikenali sebagai Kompleks Sejarah Matang. Di tempat inilah perbicaraan kes pembunuhan J.W.W. Birch dilaksanakan. Perbicaraan tersebut dijalankan selama 9 hari. Hasil perbicaraan mendapati bahawa Datuk Sagut, Datuk Maharaja Lela dan Pandat Indut dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada 20 Januari 1877. Berdasarkan cerita lisan, Datuk Sagut dan rakan-rakannya dijatuhi hukuman gantung sampai mati di salah sebuah pokok mempelampau berhadapan dengan kompleks ini. Hukuman tersebut dikatakan sengaja dilakukan secara terbuka oleh pihak British sebagai amaran kepada penduduk yang berani menentang pendudukan mereka di tanah Melayu. Jika anda dapat lihat, di situlah tempat ketiga-tiga pejuang bangsa itu digantung. Tetapi pokok mempelampau yang asal sudah tumbang dan hanya tinggal 2 pokok generasi baru sahaja. Kini, kawasan itu dipagar oleh pihak kerajaan sebagai usaha untuk memelihara tapak warisan sejarah. Namun, kawasan itu dilihat tidak mempunyai papan tanda penerangan tentang peristiwa sejarah yang pernah berlaku.
inilah terletaknya makam Datuk Sagu. Makam ini dibina agak tinggi daripada tanah. Dahulunya, terdapat binaan bumbung astaka yang melindungi makam ini. Melalui hasil temu bual, ada yang berpendapat bahawa yang ditanam di sini bukanlah jasad Datuk Sagu. Mayat Datuk Sagu ditanam di tempat asalnya di Kampung Gajah dan mereka menggantikan jasad Datuk Sagu di makam ini dengan batang pisang. Namun, sehingga ke hari ini, tiada bukti yang menunjukkan terdapat makam Datuk Sagu di Kampung Gajah. Makam Datuk Sagu hanya terdapat di Matang, iaitu kira-kira 2 kilometer dengan tempat beliau digantung. Dahulu, di sini terdapat papan tanda yang menceritakan serba sedikit tentang latar belakang Datuk Sagu dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Namun, sehingga ke hari ini, tiada papan tanda langsung yang menunjukkan di sinilah tersemadinya jasad seorang pejuang negara yang menentang pihak British. Bukan itu sahaja, bahkan jalan masuk menuju ke makam ini tidak ada satu pun papan tanda atau tunjuk arah yang menunjukkan keberadaan makam Datuk Sagu ini. Kawasan ini dilihat agak terbiar dan perkara ini tidak sewajarnya berlaku. Seorang hanya orang putih mati, Bush, dibunuh orang Melayu berkata-kata. Ribu-ribu lari. Macam tu lah pempiaraan benda lari. Datuk Sagu ni satu orang yang jarang orang ambil cerita peribadi dia. Kalau nak dibalas dengan keadaan hari ini, atas perjuangan atas aku jauh dia bawa sampai ke mati kan. Jadi kita patut kena kenal orang tu.